Alright, so kita dah belajar alkana dan juga alkena punya sifat kimia. Okay, so daripada tindak balas kimia yang telah berlaku, kita boleh simpulkan dalam bentuk peta minda macam ni. Okay, dalam bentuk peta minda. Okay, saya dah siapkan dah yang kat atas ni. Tapi kita tak nak lah, kita nak tengok macam mana saya buat ni. Okay, supaya you pun boleh ikut buat. So, ambil pensel dan kertas. Kita tulis sama-sama. Right, so tengok alkana dulu. So, alkana boleh mengalami tindak balas penukar gantian. So, kat sini saya ambil contoh etana. Tapi saya tak nak. Etana banyak sangat H je. So, saya ambil metana lah. CH4 sahaja. So, ada 4 langkah. Okay, semua hidrogen akan digantikan. Ikut langkah-langkah pertama, kedua, ketiga dan 4. So, yang pertama, nama dia kloroetana. Okay. Kemudian langkah kedua akan hasilkan dikloroetana. Langkah ketiga akan hasilkan trikloroetana. Langkah keempat akan hasilkan tetrakloroetana. Semua hidrogen atom akan digantikan oleh molekul atom klorin. Okay, semua dengan bantuan sinaran UV. Baru boleh putuskan ikatan kovalen dalam molekul klorin. Okay, kita tengok balik yang ke atas. Okay, alkana dan alkena kedua-duanya juga boleh mengalami tindak balas pembakaran. Tindak balas pembakaran dengan kehadiran gas oksigen. Okay, kedua-duanya akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Okay, ini untuk tindak balas pembakaran lengkap. Pembakaran secara lengkap. Maksudnya oksigennya cukup. Kalau oksigen tak cukup, dia akan jadi pembakaran tidak lengkap. Tidak lengkap akan menghasilkan jelaga, iaitu karbon jelaga dan juga gas toksik, gas karbon monoksida dan juga air. Okey, ini dia pembakaran tidak lengkap. Alkena juga boleh mengalami pembakaran tidak lengkap. Okey, so eksperimen dia macam mana awak nak bezakan kandungan jelaga untuk kedua-dua alkana. Nanti kita akan tengok, tapi saya perkenalkan dulu. Awak perlu panaskan, silap. Kena bakar, letak api dekat alkana dan alkena awak kena letakkan kertas turas. Kita akan kumpul jelaga. So, jelaga yang banyak adalah milik alkena sebab peratus bilangan atom karbonnya lebih banyak berbanding dengan alkana. Okay, so itu tindak balas pembakaran. Alright. Alamak, kejap Okey. So, alkena, tindak balas pembakaran. Okay, kita tengok pula tindak balas alkena. Kita tahu alkena boleh mengalami tindak balas penambahan. Okay, ada 5 tindak balas penambahan. Okay, yang pertama adalah tindak balas penghidrogenan. Okay, yang mana daripada alkena boleh kita tukar kepada alkana dengan menambahkan, dengan bertindak balaskan dengan gas hidrogen. Okay, ikatan ganda 2 akan terputus, atom hidrogen akan mengisi tempat kosong. Okay, mestilah dengan kehadiran mangkin, nikel dan juga platinum pada suhu 180 darjah Celsius. Okay, tindak balas yang pertama, penghidrogenan. Tindak balas yang kedua yang boleh berlaku pada alkena ialah tindak balas penghalogenan. Penghalogenan. Yang ini kita tambahkan halogen. Okay, sama ada Cl2 ataupun Br2. Okay, apa yang terjadi? Etena yang double bond akan jadi single bond. Terputus. Okay. Salin dulu atom hidrogen dia. Macam ni. Okay. Tapi yang terputus dekat bawah ni. Okay, you letaklah Cl atau Br. Okay, ini namanya akan jadi 1,2 dikloroetana. Ni keluarga ana lah, dah tak ada double bond. Okay. Seterusnya, tindak balas penambahan yang ketiga. Okay, tindak balas penambahan yang ketiga adalah tindak balas penambahan hidrogen halida. Okay, mungkin kita tambah HBr. Okay, HBr adalah hidrogen halida, akan membentuk haloalkana. Okay, sama juga. Okay, putuskan ikatan ganda 2-nya. Okay, tempat kosong ada 2. So, masukkan atom hidrogen dan atom bromin. Okay,
So dia akan jadi bromoetana. Bromoetana ini adalah haloalkana. Alkana lah ya, sebab dah tak ada double bond sama ana, saya pun gariskan. Okey, sebab double bond dah tak ada. Okey, dan tindak balas yang keempat. Tindak balas yang keempat adalah tindak balas dekat sini, dia naik atas. Tindak balas penghidratan. Okey, tindak balas penghidratan, kita kena tambahkan molekul air tapi dalam bentuk steam pada suhu yang tertentu, pada suhu 300 darjah Celsius dengan tekanan yang tinggi, 60 atmospheric pressure, okay? Tekanan atmosfera. Dengan mangkirnya asid fosforik. Kena ada cukup lengkap syarat ni, barulah boleh tindak balas ini berlaku. Alkena akan menjadi alkohol. So kalau etena akan menjadi etanol. Okay, akan menjadi etanol. Okay, tindak balas yang kelima iaitu tindak balas tak muat dah pula. Muat, saya tarik bawah sini. Okay, jauh sikit. Tindak balas pengoksidaan. Okay, tindak balas pengoksidaan. Yang mana ini adalah tindak balas yang kita reaktkan dengan kalium manganat 7 berasid. Kita tambahkan molekul air dan ejen pengoksidaan dekat sini. Okey, kalau awak ingat, kita tambah 2 kumpulan hidroksil kepada alkana ini. Okey, so 2 kumpulan hidroksil. Ikatannya mesti pada O sebab O sahaja boleh buat 2 ikatan. Okey. Macam mana nak tulis macam ni boleh, macam sebelah ni pun boleh. So sebenarnya yang ni, kalau cara sebenarnya ni, ni macam ni. Ni yang menunjukkan O yang ada 2 ikatan. Okay, tapi kita tak nak tulis macam tu sebab kita faham ini adalah kumpulan hidroksil. Jadi kita letak sahaja 4 ikatan pada O, ikatan pada O macam ni. Okay, ini akan jadi keluarga etana kan. Etana, so etan. Tapi buang A kat belakang disebabkan dia ada kumpulan hidroksil. Awak perlu letak dia sebagai ol dekat belakang. Ada 2 kumpulan hidroksil, so dia jadi diol. Okay, kedudukannya awak perlu nyatakan pada karbon 1 dengan karbon 2. So 1, 2 diol. Okay, kalau saya numbering macam ni pun masih lagi pada karbon 1 dan 2 ada kumpulan hidroksil diol. Okay, ada 2 lah sebab tu jadi diol. Okay, boleh faham tak kat tu? Okay, dah 5 dah tindak balasnya. Okay, dan tindak balas yang terakhir, alkena boleh mengalami pempolimeran tambahan. Okay, pempolimeran tambahan yang mana unit monomernya adalah daripada alkena. Okay, jadi bila monomer alkena dia mesti ada ikatan ganda 2. Alkana boleh jadi polimer tak? Tak boleh sebab alkana tak ada double bond. Okay, hanya alkena sahaja ada ikatan ganda 2, jadi dia boleh mengalami tindak balas pempolimeran. Okay, so ini adalah monomernya etena. Okay, monomer etena. So apabila monomer ini diputuskan ikatan, okay, ikatan terputus, jadi dia boleh tambah lagi monomer yang lain. Saya ingat pula. Okay, tambah lagi monomer yang lain. Okay, kita letakkan bracket. Kat sini maksudnya boleh tambah monomer lain. Okay, akan menjadi rantai panjang polimer yang dipanggil politena. So, ini adalah polimer. Okay, ingat monomer dah ada ganda 2 kat sini. Polimer tak ada ganda 2. Okay, tengok tu. Tengok betul-betul. Alright, so sampai sini dulu. Okay, sebab nanti kita akan belajar alkohol. Sifat kimia alkohol. Sebenarnya alkohol boleh bertukar menjadi alkana. Okay, dan juga lagi beberapa tindak balas. Okay, so boleh faham tak? Boleh ikut video saya. Okay, ambil kertas. Ulang balik video ni, tulis. Tulislah 5-6 kali. Okay, sebab saya percaya jika awak faham peta minda ni, awak akan lebih mudah menjawab soalan-soalan yang diberikan. Sebab you tahu kat mana tindak balas dia.